tengah. Tapi mungkin sedikit pada pandangan pemerhatian saya, kalau jika Hardin terus melakukan khidmatan lebih baik dan lebih berbahaya, percubaan itu boleh menghasilkan jaringan. Dia ada peluang untuk menguji kedudukan penjaga gol Tampines Syazwan Bukhari, tetapi memilih untuk melakukan hantaran, di mana hari ini Bojan Hodak, hantaran rendah dari Zafri, tindakan susulan Morales, ruang itu sudah pun ditutup. Ya, first start kanan, kemudian gerakan terus di bahagian depan. Paulo Josue agak mengecewakan umpanan itu. Dia memiliki kualiti yang lebih baik sebenarnya. Pemain yang menjadi nadi kepada Kuala Lumpur City. Tekanan daripada Akram Mahinan. Selagi dikawal Ryan Zanizal, Syuyaya Mashita di bahagian pertahanan tengah. Cantik gerak yang dilakukan ini. Ada ruang untuk Tampines Rovers. Satu hantaran yang terlalu meliar. Biarpun Boris Kopitovic sudah pun membuat larian menuju ke arah pintu gol, dia kecewa dengan hantaran. Sepakat percuma selepas hadiah dijatuhkan oleh Hyoga. Sekali lagi Paulo Josue akan menjadi tumpuan dalam situasi ini. Ya, sekali lagi kalau dia ambil kira dari segi kualiti pemain, teknik, jarak, angle scoring yang baik ketika ini boleh dilakukan oleh Paulo Josue dengan lebih baik ketika ini. Kalau dia ambil kira, dia baru lepas menjadikan satu gol, konsisten untuk menjaringkan gol dan tambahan gol akan berlaku jika dia dapat melakukan dengan lebih tepat dari segi faktor kelajuan, teknik dan ke arah gol. 4 pemain yang melakukan benteng. Itu isyarat yang diminta daripada Syazwan Bukhari. Sepakan kaki kiri daripada Paulo Josue, sekali lagi terkena palang. Ada tepisan, ada kuisan yang dilakukan oleh Syazwan. Dia tepat menarik ke arah sebelah kiri menjaga gol. Yang lebih penting berlaku sekali. Ya, begitu baik daripada Syazwan, kerana timing daripada Syazwan yang tepat. Walaupun dia hampir-hampir sebenarnya melanggar tiang gol, tapi apapun tambahan set piece boleh berlaku untuk sepakat penjuru. Ini kali ini daripada Josue. Tampines 20 minit yang pertama mereka terus ditekan, dipaksa untuk lebih banyak bertahan dalam kawasan sendiri. Morales mendapatkan putaran ke dalam untuk KL City. City yang terus memberikan tumpuan, mengekang fokus. Cantik. Wow! Paulo Josue. Seakan-akan dia tidak boleh disekat lagi untuk terus menghasilkan jaringan.
Belum lagi ada senyuman yang terukir di wajah Boyan Hodak. Tetapi Paulo Josue mempunyai ideanya yang tersendiri untuk gol yang kedua. Teknik yang baik. Dadaan pertama, bola masih lagi dalam kawalan. Volley daripada kaki kiri, ini kaki kegemaran dia. Kemudian ketepatan, menewaskan menjadi gol di sebelah kiri. Jangkaan baik dan teknik yang cukup mengkagumkan kita, kerana jaringan ini berlaku setelah dia melakukan jaringan pertama 4 minit kemudian. Segalanya nampak memihak kepada Kuala Lumpur. Di separuh masa yang pertama ini, Paulo Josue 3 percubaan 2 menghasilkan jaringan. Itu yang dilakukan oleh Kapten KL City ini. Betul, kita dapat lihat apabila kedudukan Paulo Josue yang sepatutnya dia ditolak di bahagian atas sedikit di belakang Morales untuk memberikan support attacking, ini membuahkan hasil ketika ini. Kalau kita lihat apabila Irfan mengantar bola, dia berada di kawasan tengah scoring area, tampanan bola pertama dalam kawalan dan boleh terus menjadikan gol. Okay, sedikit sekali lagi ini corak memang yang Coach Bojan lakukan, kerana dia akan datang sebagai second man attacking dan lebih penting dia menjaringkan gol. Kipannya Bojan Hodak melakukan perubahan dari segi susunan pemain untuk memastikan mereka mampu bekerja sebagai satu unit. Itu yang sedang diperagakan oleh KL City bagi 23 minit yang pertama ini, di mana mereka begitu berdisiplin di bahagian bawah. Peranan yang dimainkan oleh Akram di bahagian tengah dan juga Paulo Josue yang menyempurnakan peluang-peluang yang ada untuk mendapatkan gol. Sepakan percuma, tackle itu boleh ataupun bersih, tetapi tindakan susulan yang memberikan isyarat daripada penjaga garisan untuk Kuala Lumpur City mendapatkan sepakan percuma ini. Antara daripada Josue, cantik. Oh, kalau awal sikit diasak oleh Irfan, itu umpanan yang sedap Ya, betul. Kerana arah bola tersebut daripada kita punya view sekarang ni ke dalam scoring area. Kemudian laluan bola di kawasan tengah. Jika terkena pemain lawan pun pasti bola tu boleh jaringan sendiri berlaku, kerana teknik bola yang dihantar tu adalah ke dalam arah gol. Kedudukan Irfan juga berada untuk pergi cuba mendapatkan bola. Bola tu kelajuan dia ada momentum. Ya. Hanya satu sentuhan. ...26 minit, 2 gol daripada Paulo Josue yang kini meletakkan Kuala Lumpur City berkelebihan. Tapi untuk kumpulan H ini, ianya belum lagi membolehkan KL City memintas Makassar. Perlukan satu lagi gol untuk mereka memanjat ke tangga teratas.
Serangan bertali arus dilakukan Kuala Lumpur. Irfan. Irfan cuba untuk mendapatkan Kamal Azizi, tetapi dikeluarkan oleh Taufik Suparno yang lebih banyak terpaksa turun ke bahagian bawah untuk membantu pertahanan. Irwan Shah, Akram. Di sini ada ruang untuk percubaan terus. Itu yang cuba dimanfaatkan oleh Irfan Zakaria. Tujuh minit, Kevin Ray belum lagi berdepan dengan masalah besar. Disiplin di bahagian tengah dan juga di bahagian pertahanan yang membantu Kevin Ray Mendoza. Paulo Jose mencari hat-trick, lorongan ke sebelah kiri untuk Hadin, mencari ruang, mengambil sedikit masa, tetapi dia berada pada kedudukan offside. Kalau dilihat sebenarnya, oh jauh onside-nya. ya, kalau dilihat dia boleh melakukan rembatan terus, kemudian memberi ruang kepada Hadin yang dalam keadaan offside. Agak merugikan kerana mungkin kedudukan ataupun pace daripada Paulo Josue ini lebih baik dia melakukan rembatan terus, kerana dia ada kekuatan kaki kiri, angle yang besar, dikosong di ruang bahagian hadapan. Sayang apabila dia cuba mengubah dan memberikan kepada Hadin dalam keadaan offside. Tapi boleh dikatakan bukanlah satu keputusan yang tepat dari pembantu pengadil, kerana Hadin jelas dalam kedudukan onside. Apapun tampilan sekini memiliki sepakan percuma. Zainuddin Mahmudovic dikasari. Kad kuning dilayangkan kepada Giancarlo Gallifuco. Dia terlepas, gagal membaca pergerakan bola dengan baik, tersalah jangkaan. Jadi dia tiada pilihan selain daripada menjatuhkan Zainuddin Mahmudovic, kerana Mahmudovic berada pada laluan untuk menuju ke arah pintu gol KL City. Kerana itulah kad kuning yang pertama dalam perlawanan ini menjadi milik Giancarlo Gallifuco. Kevin Ray mengarahkan 3 pemain di depannya untuk membantu menutup ruang. Kyoga Nakamura akan melakukan sepakan ini. Ada 6 pemain berjersey kuning dan hitam sedang berlegar dalam kawasan penalti Kuala Lumpur City. Kyoga mencuba terus, tidak memberikan kesan, tidak mendatangkan masalah kepada Kevin Ray Mendoza. Sementara itu di Bali akan membabitkan aksi, juga aksi hidup dan mati untuk Kedah Darul Aman berdepan dengan Visaka. Mana Kedah juga memerlukan perbezaan gol yang besar untuk meneruskan kemarahan.
Rob Aviator menewaskan Hougang United 5-2 dalam kumpulan J Pulau Eastern mengatasi Tainan City 3-1. Akram Makhina, Zafri Yahya yang terlepas penguasaan. Doau kali lebih lama untuk Tampines memiliki penguasaan bola. Ryan Sanizal untukkan hantaran bersama dengan Shuya Yamashita. Tulisan yang sudah pun dapat dibaca oleh Zafri yang untuk masuk ke bahagian yang tengah. Ramai Morales, lariannya disekat. Pertahanan yang baik kali ini dari Tampines. Mereka marah menerusi Yasir Hanapi. Taufik Irwan Shah terlibat. Tolakan yang terlalu perlahan. Morales 3 lawan 3. Paulo Josue di sebelah kiri seperti biasa. Hadin akan mencari pilihan. Zafri meminta Hadin masuk ke dalam melakukan percubaan. Kalau dilihat kedudukan Adin lebih memiliki peluang yang baik di melakukan rimatan, kerana yang akan potong di sebelah kanan ataupun masuk di ruang sebelah kanan memiliki sedikit angle kawasan skoring yang lebih besar. Tapi sayang, rimatan tidak tepat, terkena pemain pertahanan. Agak tidak tepat jangkaan Hadin untuk membuat situasi 1 lawan 1 dan melakukan rimatan tepat. Agak kurang ketika ini. Carlo Irfan, Adin Azman yang bersedia untuk menyambut hantaran daripada Irfan Zakaria, tetapi Andrew Au menyelamatkan seketika situasi bagi Tampines. Kamal Azizi, Zafri, masih lagi Zafri. Satu turning daripada Ramai Morales. Irwan Shah kurang berpuas hati dengan keputusan penjaga garisan. Ia menyatakan pemain terakhir yang menyentuh bola adalah Morales. Tetapi jelas nampak Irwan yang merupakan yang terakhir menyentuh bola bagi memberikan sepakan penjuru yang keempat kepada Kuala Lumpur City. Josue, Zafri, hantaran kepada Galifuko. Pandangan yang cukup ke atas Giancarlo Galifuko. Hantaran Zafri menggunakan Galifuko di bahagian papus agak sikit jauh, tapi perancangan yang boleh digunakan pakai dengan lebih kerap dan lebih tepat, kerana Galifuko memiliki sedikit ketinggian bersama Romel untuk melakukan perlu dihantar tepat ke arah mereka. Sekurang-kurangnya tekanan boleh diberikan untuk mereka menang bola lebih banyak di bahagian atas. 10 minit yang terakhir di separuh masa yang pertama. Kelebihan untuk Kuala Lumpur City. Dua jaringan daripada Paulo Josue pada minit ke-16 dan juga minit 21. Sangat percuma diberikan kepada Tampines. Ini Yasir Hanapi yang akan diberikan tanggungjawab untuk
untuk meletakkan bola ke kawasan penalti KL City. Semua pemain terlepas. Satu lagi peluang yang dipersia-siakan oleh Tampines Rovers. Irfan Najib yang gagal melakukan tandukan. Kevin Mendoza untuk Kamal Azizi. Yasir. Kamal. Yasir Hanafi. Tolakan dari Yasir Hanafi. Satu lagi hantaran yang baik kali ini. Dan jaringan dari Tampines. Mudah untuk Boris Kopitovic. Bukanlah sesuatu yang diharap-harapkan oleh KL City. Kerana mereka sekali lagi perlu untuk mendapatkan dua jaringan. Ya, kalau diambil kira jaringan ini, saya lebih tertarik dengan hantaran sebenarnya. Pemain jersey 70 Andrew Au yang melakukan hantaran papus mencari Kopitovic yang membuat larian terus di bahagian hadapan. Kalau kita lihat, ini kali kedua dia melakukan hantaran yang pada mulanya tadi tidak tepat. Kali ini tepat dan terhasilnya jaringan untuk pasukan Tampines. Tapi apapun, saya lebih tertarik sebenarnya dan lebih melihat cara hantaran tersebut makin yang kurang agak longgar sikit. Longgar dan leka sedikit pemain datang daripada belakang. Dan Kuala Lumpur terkena satu gol. Zafri. Antara dari Zafri. Kembali ditangkap semula oleh Syazwan Bukhari. Ya, Tajwan Zafri berjaya dapat bola first time masuk ke dalam dibuat, terus membuat rembatan. Yang lebih penting tepat. Boris Kopitovic, gol yang ke-14-nya untuk musim ini. Daripada 13 perlawanan. Dia begitu tajam di hadapan pintu gol. Pasangan Liga Tampines Rovers berada di kedudukan yang keempat. Di belakang Lion City Sailors, Albirex Ligata dan juga Tanjung Pagar. Josui dengan jarak yang sedikit jauh. Jika dia mahu melakukan rembatan terus. Bunga daripada para Josui. Zafri lemah. Tandukan yang dilakukannya itu terus kedakapan Syazwan Bukhari. Apapun bisa sudah pun ditiupkan. Offside. Kedudukan dari Zafri. Dia bergerak terlebih dahulu. 5 minit terakhir di separuh masa yang pertama. KL City 2, Tampines 1. Dua jaringan para Josui sebelum Boris Kopitovic merapatkan kedudukan. Zafri Rahya, hantaran rendah. Ada di belakang laluan Zafri semula. Tulisan penting Irwan Shah. Ternyata KL City lebih berbahaya apabila pergerakan berlaku di sebelah tepi, membabitkan Zafri ataupun Hadin di sebelah kiri. Betul, dua pemain ini akan menggerak masuk dalam attacking third dan membuat hantaran lebih kerap dan lebih berbahaya untuk terkena palang.
Tandukan yang datangnya daripada Morales. Ya. Dia dalam keadaan di kawasan tengah, tandukan tepat walaupun sebenarnya diberikan tekanan. Ada 2-3 pemain di situ. Masih lagi Tampines cuba untuk bermain di bahagian bermula dari bahagian bawah. Mereka berjaya melaksanakannya sekali lagi. Peringkat awal Masud Tufalier memberikan advantage. Di sini Akram menjatuhkan Zahruddin Mahmadovic. Pintas Giancarlo Gallifuco. Ada diasak. Dia dijatuhkan. Kad kuning dilayangkan untuk Irfan Najib. Kekasaran dilakukannya ke atas Sadin Azman. Morales. Zafri. Bola terkena tangan. Irwan Shah. Tidak ada pilihan dari Masud Tufalier selain daripada memberikan sepakan percuma untuk KL City. Ya, jelas. Kena Iwan melakukan tampanan ataupun cuba mengelak, tapi kita kena tangan dengan lebih jelas dibantu oleh pembantu pengadil. Dan kali ini kita akan lihat ini peluang sekali lagi sebenarnya, ruang yang baik kerana Paulo menggunakan kaki kiri yang lebih dominin untuk dia melakukan rematan tepat ke arah dalam gol. Sebelum ini umpanan daripada Paulo Josue disambut oleh Morales, terkena pandang rendah daripada Josue. Sekali lagi dia memiliki idea yang berbeza ketika mungkin ramai menjangkakan satu hantaran tinggi yang akan datang ke kawasan penalti. Paulo Josue. Lagi lambungan Giancarlo di hujung sana. Antara dari Giancarlo. Tenang, dapat dikeluarkan. Dan kini Yasir Hanafi melihat pilihannya ada. Itu adalah tackle yang boleh dielakkan oleh Irfan. Ya. Mashita. Ryan Sanizal. Penghujung aksi separuh masa yang pertama ini. Tackle bersih. Bola terkena pengadil. Perlu dihentikan seketika untuk perlawanan ini bersambung semula. Apabila bola terkena pengadil, tambahan masa 1 minit yang diberikan oleh Masud Tufalier. Ada kesempatan untuk KL City melancarkan serangan mereka yang terakhir sebelum masuk ke bilik persalinan. Perlawanan yang tidak banyak tertangguh, berjalan dengan lancar dari kedua-dua pasukan. Tufalier sudah pun melihat jam di tangan. 1 minit yang sudah pun dilengkapkan dari tambahan masa yang diberikannya ini.
Penjahan dari belakang dilakukan oleh Irwan Shah. Satu lagi layangan kad kuning ke atas pemain pertahanan Tampines. Oh ya. Irwan Shah melakukan rempuan sebenarnya, kerana kalau lihat Zafri cuba blok menggunakan kaki kanan untuk mendapatkan bola. Rempuan daripada belakang, jelas layangan kad kuning diberikan. Dia menjadi pemain yang kedua untuk Tampines selepas Irfan Najib. Yang ketiga setelah Giancarlo Gallifuco juga berada dalam rekod catatan. Masud Tufali. Tamat aksi di separuh masa yang pertama. Dua jaringan daripada Paulo Josue yang meletakkan terlupa mendahului 2-0. Boris Kopitovic merapatkan untuk merampas kedudukan teratas dalam kumpulan H bagi mara ke peringkat seterusnya. Separuh masa yang kedua dimulakan oleh tuan rumah KL City. Jadi ada perubahan yang dilakukan oleh Bojan Hodak di separuh masa yang kedua ini dengan membawa masuk Declan Lambert dan bagi menggantikan Ryan Lambert untuk permulaan aksi babak yang kedua. Jadi anda melihat Mawi perubahan yang dilakukan dan apa yang dimahukan oleh Bojan Hodak di 45 minit yang berikutnya ini. Okey, kalau perubahan dibawa masuk, Declan saya rasa tidak akan mengubah apapun struktur, corak ataupun gaya permainan pasukan KL City, kerana mereka dalam satu keadaan yang momentum yang baik, ada 2 gol berhasil dan belum menambahkan jaringan, belum menambahkan lagi tekanan yang patut mereka lakukan di kawasan atas. KL City memulakan aksi babak yang kedua dengan mengasak terus ke arah pintu gol Tampines. Itu yang perlu dan seharusnya dilakukan untuk mendapatkan 2 lagi jaringan bagi merintis kemungkinan laluan mereka ke peringkat separuh akhir di zona Asia Tenggara ini. Declan. Satu dorongan untuk Rama Morales. Masih lagi Morales. Tepat ke arah Syazwan Bukhari. Daripada Rama Morales, ini lorongan yang melepaskannya untuk memiliki peluang ini. Ya, 1 lawan 1. Terima bola di kawasan kiri dan dia melakukan sedikit cutback ataupun melakukan ke arah sebelah kanan. Umbatan tepat ke arah gol. Apapun gerakan yang baik kerana Morales dapat bola daripada larian daripada belakang pemain pertahanan. Kenny Palraj yang dikeluarkan untuk membawa masuk Declan Lambert di separuh masa yang kedua ini. Kita dapat perhatikan ada urgensi dari pemain-pemain KL City untuk mendapatkan jaringan awal di babak yang kedua seperti mana yang mereka lakukan di separuh masa yang pertama. Tapi KL City juga perlu berhati-hati dengan kemampuan Tampines yang mampu mencuri peluang seperti mana yang dilakukan oleh Boris Kopitovic. Yang memiliki kemampuan untuk menyudahkan peluang dalam kawasan penalti. Akram pada Khabin.
Lepas Hadin dari pengawasan Andrew Au. Declan. Akram untuk Paulo Josue. Josue kehilangan bola. Tolakan ke sebelah kiri daripada Nakamura. Dirampas bola untuk KL City. Berkampung pemain-pemain Tampines, percubaan terus dibiarkan. Syazwan Bukhari. Rembatan dari Zafri Yahya. Dia lebih menarik. Kita lihat pemain-pemain Kuala Lumpur sekarang ni menekan dan sampai ke atas di kawasan attacking. Rembatan daripada Zafri yang di luar kotak penalti. Tajuan ada, tapi sayang arah bola tersebut tidak tepat ke arah dalam gol. Irfan terlepas. Kali Fuko melakukan tampanan, mengeluarkan bola dari kawasan permainan. Hantaran dari Boris Kopitovic. Irfan. Nakamura. Tidak offside kedudukan ini, offside. Sedikit lewat untuk bendera diangkat bagi mengesahkan kedudukan Andrew Au. Sekali lagi keputusan yang boleh kita katakan ini bukan kali pertama, Moy. Ya, pembantu pengadil yang sama di sebelah sini. Tapi apa pun cukup baiklah untuk Kuala Lumpur kerana dia mengesan kedudukan pemain dalam keadaan offside. Okeylah, satu sama. Yang menariknya kalau diperhatikan kepada Tampines Rovers, biarpun satu garisan pertahanan yang tinggi diletakkan oleh KL City, mereka masih lagi tenang untuk bermain di bahagian bawah untuk bertukar-tukar hantaran. Ya, kalau dilihat mereka masih lagi ada kualiti, mereka masih lagi ada penguasaan bola yang mereka boleh main dalam keadaan situasi yang ditekan sedikit oleh pemain-pemain Kuala Lumpur. Tetapi kita dapat lihat mereka sebenarnya kehilangan bola secara kesilapan mereka sendiri. Hilang bola sendiri yang menyebabkan kita lihat bahawa pasukan Tampines tidak berjaya menguasai keseluruhan permainan sebenarnya. Dari segi penguasaan 57% memihak kepada Tampines. Kali ini Kevin Ray Mendoza lebih bersiap sedia untuk keluar dan melakukan tangkapan kemas. Hampir-hampir dapat disentuh oleh Taufik Suparno. Irfan Najib. Ryan Sanizal. Irfan. Pasukan Yasir Hanafi untuk Irfan Najib. Paulo Josue mendapatkan bola. Hantaran dilakukannya tidak berjaya. Diasak di situ di bahagian tengah Ryan Lambert. Tolakan ke sebelah kanan untuk Nakamura. Yoga Nakamura. Irfan Najib. Yasir Hanafi. Ke seberang sana daripada Yasir Hanafi, bijak untuk mengubah arah serangan. Yang terus membabitkan Mehmet Dovic. Satu hantaran yang kalau Gali Fuko mengeluarkannya untuk sementara. Kembali semula ke dalam kawasan penalti KL City. Kevin Ray Mendoza tidak melakukan kesilapan. Ya, tepat jangkaan Kevin untuk melakukan tangkapan. Kerana dia dapat lihat itu lambungan di sebelah papu sebelahku.
Nampak lebih kemas, lebih tersusun. Permainan yang diatur oleh Tampines Rovers di separuh masa yang kedua ini. Bagi tempoh menuju 10 minit yang pertama. Irfan untuk Mendoza. Yasir. Irfan Najib. Andrew Au. Hantaran jauh dilancarkan oleh Syuya Yamashita. Dapat disambut Taufik Suparno berdepan dengan Kamal Azizi. Sepakan percuma untuk Tampines ataupun diberikan sepakan penjuru. Ya, situasi 1 lawan 1. Blok daripada Kamal Azizi, tapi dia menjatuhkan dengan tackle lah. Bukan tackle bola tapi tackle ke arah kaki pemain. Sepakan penjuru yang diberikan oleh pengadil perlawanan untuk Tampines. Hantaran daripada Yasir, tandukan yang tinggi. Apapun dipesalahkan terlebih dahulu Syuya Yamashita sebelum tandukan dapat dilakukan oleh Taufik Suparno. Ini yang saya katakan Nawi, di permulaan separuh masa yang kedua ini lebih organize daripada Tampines Rovers. Ya, mereka ada rancangan, plan mereka punya penguasaan bola sebenarnya. Mereka ada gerakan, mereka juga ada sepakan percuma untuk KL City. Walaupun Hadin Azman dijatuhkan. Morales hampir terlepas daripada Ryan, tapi masih kekal dalam kawalan untuk KL City. Satu clearance yang kurang kemas. Adin Akram, lambat tindakan daripada Akram dan dia menjatuhkan Yasir Hanafi. Itulah padahnya apabila mungkin cuba mencetuskan provokasi bersama dengan pengadil di sini. Akram mengaku disilap. ya betul, dan pengadil juga mengesan bahawa betul Akram punya kesalahan, tapi pada masa sama Yasir Hanafi membantah secara lisan mungkin yang Patutnya kad kuning. ya. Sepatutnya Akram dilayangkan kad kuning. Sebaliknya yang berlaku, Yasir Hanafi yang dilayangkan kad kuning. Satu lagi hantaran yang hantaran jauh yang dilancarkan oleh pemain-pemain Tampines, terarah di sebelah tepi. Irfan Yamashita. Di bahagian tengah Nakamura. Satu segitan daripada Nakamura. Nakamura bersama dengan Zainuddin Mahmadovic yang menggerakkan jentera tengah untuk Tampines. Kamal Azizi, Irfan,
Di sebelah kiri ini Declan Lambert mencewakan hantaran-hantaran seperti itu daripada Declan. Kali ini tidak banyak kita menyaksikan larian sama ada daripada Zafri maupun daripada Hadin di bahagian kanan dan juga di bahagian kiri. Betul. Kekurangan kedua gerakan sebelah kanan kiri ini berlaku untuk pasukan Kuala Lumpur ketika ini. Kerana di separuh masa yang kedua lebih banyak memperlihatkan kepada penguasaan yang lebih tersusun daripada Tampines Rovers. Perkara positif sebenarnya apa yang pemain-pemain Kuala Lumpur cuba lakukan, mempercepatkan hantaran, membuat hantaran terus ke bahagian hadapan, tapi pada masa sama mereka hilang bola dengan terlalu awal. Betul, ketika ini Zafri Hadid kurang menerima bola di bahagian kanan dan kiri untuk melakukan gerakan. Kerana itulah kekuatan yang dimiliki oleh Kuala Lumpur di separuh masa yang pertama. Mana pergerakan daripada Hadin dan juga Zafri banyak menguncang-ancirkan barisan pertahanan yang Tampines. Backhand untuk Romeo Morales. Daripada Declan Morales, apakah bola terkena tangan? Tidak, hanya sepakan penjuru untuk Kuala Lumpur City. Itu set piece yang menarik daripada Akram dan Morales. Okey, Tak jelas. Ya, kalau kali Foucault, bola dikeluarkan. Dapat daripada Morales. Biarpun dia cuba dibantu oleh Akram Mahinan. Peluang kepada Tampines Rovers. Satu percubaan terus. Tidak menunggu lama dari Boris Kopitovic. sebenarnya menarik kerana dia menunggu bola tu melantun kemudian melakukan rematan terus. Lebih berbahaya sebenarnya. Dia memang oportunis. Ada sedikit peluang. Ya. Itu akan diambilnya dan kali ini terselamat offside. Pemain yang bijak untuk menempatkan dirinya walaupun dia bertindak secara solo di bahagian atas. Dia hanya sekali saja yang akan terima bola, tapi dia akan membuat gerakan tu lebih berbahaya. Dalam masa tempoh yang dekat sebenarnya 2 kali percubaan. Morales untuk KL City. Menanti rakan-rakan yang lain naik ke atas untuk membantu. Kamal Azizi menggulurkan bantuan. Kembali untuk Morales. Mencari ruang. Akram Mahinan dikembalikan semula kepada Morales. Hadir menanti di bahagian tengah. Masih lagi Morales dilepaskannya. Selamat pintu gol Tampines Rovers. Paulo Josue. Terus daripada Josue. Tindakan Syazwan Bukhari meninggalkan posisinya. Satu tindakan yang berani dari penjaga gol Tampines Rovers ini.
Ada pelanggaran yang mana kita saksikan ni maui peluang untuk KL City. 1-2 berlaku Morales dengan Akram. Kemudian rematan daripada Zafri di depan gol sebenarnya. Sebelum pelanggaran membabitkan Ryan Sanizal bersama dengan Syazwan Bukhari. Syazwan penjaga gol yang berusia 29 tahun. Dia bersama dengan pasukan ini sejak 2017. Meraih kejuaraan bersama dengan Tampines Rovers, iaitu Singaporean Cup winner pada 2018, 2019 dan juga Super Cup 2019-2020. Andrew Yao dibawa keluar dan Amirul Haikal dibawa masuk. Gantian pemain yang pertama untuk Tampines. Berjersey nombor 12 Muhammad Amirul Haikal. Nasir Hanafi. Akan dari Irwan Shah ke bahagian tengah, sedikit menyukarkan Kyoga Nakamura. Tentukan dilakukan daripada Declan Lampard. Nasir Hanafi tenang permainan 1-2 bersama dengan Irwan Shah untuk cuba membawa pasukan ini keluar dari kawasan mereka sendiri. Pergelutan 50-50 yang memberikan sepakan percuma selepas Zainuddin Mahmudovic dikasari. Tendangan bersama dengan Zafri Yahya. Azizi melakukan satu hadangan penting, tidak melepaskan bola. KL City yang masih lagi memerlukan dua jaringan untuk meletakkan mereka di kedudukan teratas. Sambil itu Morales coba untuk merancang sesuatu. Declan, satu hantaran yang dilakukannya sedikit kelang kabut. Clearance yang dapat dilakukan Giancarlo. Kedah Darul Rahman ketinggalan 0-1 kepada Visaka. Bukanlah kedudukan yang diinginkan oleh Aidil Syahrin, kerana seperti mana KL City, Kedah Darul Rahman juga memerlukan kemenangan dengan jaringan yang besar untuk membawa mereka ke peringkat seterusnya. Irfan. Iklan yang mendapatkan bola untuk diserahkan kepada Hadin yang menggunakan kepantasannya. Hadin masuk dalam kawasan penalti, masih lagi Hadin Azman diselamatkan.
Akram, antarannya terus ke dakapan Syazwan Bukhari. Adin terima bola di kawasan pertahanan, masuk ke tengah, masuk dalam kawasan attacking, 1 lawan 1. Dia mengubah dengan melakukan rimatan menggunakan kaki kiri yang baik kerana tepat ke arah gol. Sekurang-kurangnya itu percubaan yang saya anggap baik yang perlu dilakukan oleh Adin lebih kerap. 2 pilihan dia boleh lakukan, sama ada setting di kawasan tengah atau melakukan rimatan terus ke arah gol. Itu yang lebih penting. Kesilapan yang dilakukan hampir-hampir dihukum Paulo Josue, pemain yang memburu hat-trick. Namun Syazwan Bukhari yang menjadi penghalang sekali lagi. Satu tolakan lemah dari Irwan Shah. Betul, mereka menekan, membiarkan pemain Irwan melakukan kesalahan muataram ke belakang. Taktikal jadi, pendekatan jadi, approach yang baik kerana memberikan tekanan. Tapi sayang, untuk mereka sekali lagi mencari peluang gol agak terlepas dengan begitu mudah. Firdaus Kasman, pemain tengah usia 34 tahun, yang dimasukkan oleh Tapinas. Yang dibawa keluar pada ketika KL City cuba meningkatkan nasakan untuk 20 minit yang terakhir. Mereka memerlukan 2 jaringan dalam tempoh ini. Azizi diberikan cabaran oleh Amirul Haikal, pemain gantian untuk Tapinas. Musim lalu Tapinas Rovers menamatkan saingan liga. Kedudukan yang keempat. Mereka berada di belakang Lion City Sailors, Albirex dan juga Hougang United. Serangan dibina Tapinas. Ramai Morales, kuisannya untuk Paulo Josue. Morales bola, Jose meneruskan larian. 2 pemain ini bergabung untuk melakukan rasakan balas kepada KL City. Ruang dibuka di sebelah kiri untuk Declan. Adin mendapatkan bola untuk Josue. Ada sentuhan yang dapat dilakukan Irfan Najib. Ya, kerja keras daripada Adin. Dia menang bola. Paulo Josue melakukan rimatan terus, menggunakan kaki kanan untuk masuk ke dalam. Sekurang-kurangnya rimatan itu berlaku untuk menghasilkan sepakan penjuru. Apapun, kita dapat lihat mereka pemain-pemain KL City sekarang menekan di bahagian atas untuk mendapatkan bola. Paulo Josue amaran diberikan pada Declan dan juga Firdaus Kasman. Tarik-menarik yang berlaku dalam kawasan Namela. Tepat daripada Josue, dibiarkan.
Ya, dua pemain di situ. Romel yang berjaya mendapatkan bola, tapi pelenggaran sesama Kali Fuko di bahagian tengah. Yasir Hanafi, satu lorongan kepada Kopitovic. Akan berani daripada Irfan Zakaria. Taufik memiliki satu karakter yang sangat-sangat baik. Dia sentiasa saja mahukan bola. Ya, Sentiasa bersedia juga untuk mendapatkan bola. Cuma masalah sedikit kepada rakan-rakan pasukan yang tidak banyak menghantar bola kepada dia untuk terima. Dan dia paling sedikit terima bola di kawasan attacking. Itu menyebabkan kita lihat bahawa dia banyak dapat ruang untuk melakukan percubaan lebih banyak. Ada satu gol. Safri yang ditarik. Nurul Haikal. Jelas tarik, ya betul. Kerana Zafri menang bola dan berada di hadapan daripada Amirul untuk melakukan gerakan. Dan ini sekali lagi faktor set piece yang boleh pasukan KL City mencari peluang gol, kerana kita lihat kedudukan di sebelah kanan, tetapi area scoring di sebelah penggunaan kaki kiri boleh dilakukan dengan baik jika Paulo Jesus melakukan dengan lebih tepat. Antara Paulo Josui dengan kaki kirinya ataupun Hadin Azman dengan kaki kanan. Antara pilihan kali ini Hadin yang diberikan tugas. Hadin mencuba terus. Tak ada yang dapat menyambar sepakan Hadin Azman ini. Ya, lebih ke arah melakukan rimatan di sebelah bawah. Kita lihat betul lambat pemain-pemain KL City untuk melakukan follow up terus ke bahagian hadapan. 2 dalam 1 sebenarnya daripada Hadin untuk mengharapkan ada deflection yang berlaku. Betul. Perhatikan 24 percubaan yang dilakukan oleh Kuala Lumpur City. Mereka perlu mula untuk menterjemahkan percubaan dan peluang yang dimiliki kepada jaringan. Kerana 3 mata saja belum lagi cukup untuk Kuala Lumpur City. Nakamura. Irwan untuk Nakamura, hantaran daripada Nakamura. Kevin Mendoza sentiasa fokus, sentiasa peka dengan situasi. Gerakan daripada sebelah kanan. Timing baik daripada Kevin Mendoza kerana dia berjaya ataupun dia tahu bahawa bola tersebut akan melintasi ataupun masuk di kawasan near post. Yuswi lalu ke dalam untuk Rame Morales. Mungkin KL City sudah ataupun perlu untuk memikirkan, mengambil sedikit risiko untuk lebih meramaikan pemain di bahagian di kawasan Tampines Rovers pada kedudukan yang hanya tinggal kira-kira kurang daripada 12 minit ini. Ya, saya setuju kerana
Nakamura, ruang kosong yang dapat dilihat oleh Nakamura untuk hantaran itu dilakukan. Ada pelanggaran. Nasib baik, isyarat dari pengadil hanya sepakkan gol. Mendovic yang mendapatkan bola terlebih dahulu. Ya, tetapi seolah-olah Muhammad David yang cuba menjatuhkan badan terlebih dahulu, kemudian dirempur oleh Kamal Azizi. So, saya rasa ini fair. Tidak diberikan sepakan penalti untuk pasukan lawan. Said Firdaus, Adam Refdi, Hashim dibawa masuk. Irwan Shah dan juga Yasir Hanafi, kapten, yang dikeluarkan oleh Gavin Lee. 10 minit yang terakhir. Okay, kita sambung sikit tadi, Wan. Okey, apa yang berlaku tadi, gambaran statistik ke arah gol ataupun attacking shot ke arah gol ketika ini untuk Kuala Lumpur begitu tinggi. Betul, cuma tidak diterjemahkan dalam bentuk jaringan walaupun peluang yang banyak. Betul, saya setuju kalau menolak lagi pemain atau 1-2 pemain yang berada di kawasan memberikan tekanan semua di kawasan attacking, saya rasa lebih penting kerana kita tahu di mana perlawanan ataupun kehendak perlawanan ini KL perlu mendapatkan gol lebih daripada 2. Jadi kita pun juga memerlukan bahawa KL perlu lakukan lebih banyak bola sampai di kawasan attacking. Kerana tidak ada apa yang perlu disimpan lagi oleh KL City. Misi mereka adalah mahu memintas kedudukan PSM Makassar, tetapi berdasarkan kepada perbezaan jaringan pada ketika ini, ianya akan memihak kepada kelab dari Indonesia itu untuk terus kekal berada di kedudukan teratas kumpulan. Untuk layak selaku satu-satunya pasukan terbaik di tangga kedua. Mungkin juga akan memberikan ruang kepada KL City dalam situasi ini yang membabitkan Bali United. Hougang United sudah pun boleh melupakan misi mereka. Dan segalanya juga akan bergantung kepada keputusan perlawanan di antara Kedah Darul Aman dan juga Visaka. Adin Azman dikeluarkan. Seorang lagi pemain yang bercirikan serangan yang dibawa masuk, iaitu Fakhrul Aiman untuk KL City. 8 minit yang tinggal. Penguasaan pihak kepada Tampines, hantaran ke dalam kawasan penalti. Kali ini nampak reaksi yang sedikit perlahan daripada pemain-pemain KL City untuk bergerak naik ke atas. Betul. Agak peratusan attacking rendah ketika ini. Kita dapat lihat bahawa kedudukan Zafri yang lebih penting. Zafri kurang dapat bola untuk tempo yang agak lama dan konsisten untuk terima dan melakukan gerakan. Agak kurang sekarang ini. Dan di sebelah kiri juga ketika Adin hanya satu tadi, situasi 1 lawan 1 dan dia melakukan rembatan terus, kemudian tak ada lagi gerakan. Di bahagian tengah masih lagi mereka mencari rentak untuk sampai dalam D-box dan menyukarkan sedikit untuk pasukan Kuala Lumpur menang bola lebih banyak di kawasan attacking. Zafri
Dia agak tenggelam di separuh masa yang kedua ini jika hendak dibandingkan dengan pergerakannya di babak yang pertama. Ramai Morales menanti, terlalu kuat. Fakrul melonjak. Syarat sepakan penjuru. Usaha yang baik daripada Fakrul Aiman. Ya, betul. Dia melakukan lompatan tinggi di sebelah pakos walaupun tiada ruang. Tetapi dia cuba terus mendapatkan bola itu lebih penting kerana sekurang-kurangnya tekanan diberikan kepada Morales untuk dapatkan sepakan penjuru. Paulo Josue. Fakrul Aiman. Akram. Taran Akram untuk Gali Fuko. Tadukan ke belakang. Josue! Jika masuk, lebih menarik dan lebih baik untuk dia melakukan rematan terus kerana lantunan pertama, rematan terus. Lencongan ke bahagian dua. Sayangnya. Jika lencongan itu ke bahagian dalam, betul, mungkin akan menjadi antara jaringan terbaik, betul, untuk musim ini pada kejohanan AFC. Ia lengkap dengan kelajuan bola, dengan lantunan pertama, rematan terus. Pasukan Kuala Lumpur City cukup baik daripada setting gerakan tersebut. Pemain berjersey nombor 6 Ryan Lambert dan digantikan dengan pemain berjersey Arif Syakirin Sohaimi. Arif Syakirin. Antara yang menjadi harapan untuk KL City menggantikan Ryan Lambert. Jika KL City berjaya mendapatkan 2 jaringan, akan mengesahkan kemarahan mereka. Tetapi itu tidak berlaku setakat ini. Kevin Mendoza meluncur pantas selepas tampanan yang pertamanya. Betul. Kalau dia ambil kira, tindakan berani daripada Kevin. Lepas menampan bola pertama, dia terus terjah untuk dia second ball untuk menangkap bola. Cukup baik. Susulan daripada rembatan yang dilakukan oleh Said Firdaus. Tergelincir pula Fakrul, tetapi di belakang Declan sampai untuk memastikan bola terus berada dalam kawasan permainan. Declan Lambert dalam kawasan penalti. Bekerja keras Shuya Yamashita untuk mengeluarkan bola. Yang terus berlalu untuk KL City. Declan. Mudah. Kapan dilakukan Syazwan Bukhari. Dia juga pantas untuk melepaskan bola bagi melancarkan serangan balas dari Tampines Rovers. Pilihan yang ada hanya kepada Kopitovic. Kawalan daripada Kopitovic. Tolakan ke belakang. Dan rembatan yang dilepaskan oleh Kyoga Nakamura. Sekali lagi memerlukan ketangkasan Kevin Mendoza. Ya. Nakamura melakukan rematan tepat sebenarnya menggunakan kaki kiri yang baik. Tetapi kredit ataupun kepujian perlu diberikan kepada Kevin Mendoza kerana dia berjaya membaca bola tersebut. Di sebelah kiri jatuhannya tepat. Rembatan rendah dan padu dilakukan oleh Kyoga Nakamura yang menggalas tanggungjawab selaku kapten setelah Yasir Hanapi dibawa keluar. Usui. Taran yang baik
Sayang sekali. Peluang yang gagal disempurnakan oleh Fakhrul Aiman. Dia mengalami kecederaan dalam usahanya itu untuk mendapatkan bola. Sudah ada kecederaan serius dialami oleh Fakhrul. Ya, kalau dilihat kedudukan Fakhrul sebenarnya dia merempuh sebenarnya, tapi dia ada sikit jangkaan kurang tepat, tapi ini setting yang baik daripada terkena pemain pertahanan. Ya, merempuh Fakhrul sebenarnya, tapi setting daripada Kalifuko yang baik di bahagian far post, setting di bahagian kawasan tengah. Jika ini mungkin Kuala Lumpur City akan dapat mengisi kedudukan pasukan kedua di tangga kedua terbaik berdasarkan kepada perbezaan jaringan. Mereka ada satu kelebihan gol berbanding Bali United dan juga Hougang United, -1 dan juga -2, masing-masing dengan 3 mata. Tetapi masih lagi bergantung kepada keputusan Kedah. Dan mungkin satu lagi gol, tidak. 5 minit tamat masa yang diberikan untuk kedua-dua pasukan mendapatkan gol. Boris Kopitovic, Kyoga Nakamura. Kerana penjuru untuk Tampines di tambahan masa ini. Mereka memburu jaringan penyamaan untuk setidak-tidaknya menamatkan kempen dengan 1 mata. Fakhrul Aiman masih lagi merasai kesakitan. Ekoran dari pelanggarannya bersama dengan Irwan Shah. Ini kita saksikan di sini, di mana Irwan yang menjadi penyelamat kepada Tampines. Ya, kalau kita lihat daripada Fakhrul, dia sebenarnya selepas cuba mendapatkan bola, dia terlanggar tiang gol sebenarnya. Rempuan daripada Fakhrul itu mungkin sedikit lewat, tetapi dari segi setting cukup menarik. Gerakan daripada kawasan far post datang ke near post, kemudian di kawasan tengah. Satu lagi pertukaran Muhammad Fauzi dibawa masuk. Jadi Fakhrul Aiman terpaksa dikeluarkan. Pemain pertahanan dimasukkan. Mungkin ada percaturan yang berbeza daripada Bojan Khodak. Kerana Muhammad Fauzi merupakan pemain pertahanan, mungkin yang Carlo Galifuco yang akan ditolak untuk naik ke atas dalam menggunakan ketinggiannya untuk KLCT cuba bermain secara lebih terus. Tapi ketika ini mereka ditekan. Antaran yang dilakukan Nakamura masih lagi dalam penguasaan untuk Tampines. KLCT perlu segera untuk merampas bola dan melancarkan serangan antara ke dalam kawasan penalti. Jaya untuk dikeluarkan. Apollo Josue kehilangan penguasaan di bahagian tengah. Dirampasnya semula. Satu hantaran terus untuk dikejar oleh Ramon Morales. Morales memerlukan pemain-pemain yang lain untuk tiba. Said Firdaus dipersalahkan. Dia sendiri terpinga-pinga. Keputusan pengadil 1 minit yang terakhir
Dari 5 minit yang diberikan oleh pengadil dari Syria, Masud Tufalieh. Di separuh masa yang kedua ini, pada kedudukan yang masih lagi menjadi teka-teki untuk Kuala Lumpur City, sama ada mereka mampu untuk meneruskan perjalanan dalam saingan Piala AFC musim ini. Morales. Terjahan yang dilakukan oleh Firdaus Kasman. Kalau dilihat kepada reaksi pemain-pemain KL City, mereka nampak berpuas hati dengan 3 mata dan mungkin akan mengharapkan sesuatu daripada pertemuan Kedah Darul Aman dan juga Bisakah. Betul, kalau dia ambil kira dari segi mata, mereka ada 4 poin untuk pasukan KL City. So mungkin sedikit sebanyak membolehkan mereka layak bergantung kepada Kedah. Dengan tinggi, dengan 4 mata akan memintas kedudukan Bali United serta Hougang United. Kerana kemenangan yang dicatatkan oleh Bali United dalam aksi yang terakhir ke atas Kaya Iloilo tidak akan diambil kira. Jadi tamat aksi. 2 jaringan daripada Paulo Josue di separuh masa yang pertama memberikan 3 mata kepada Kuala Lumpur City. Dan itu meletakkan mereka untuk berada di belakang PSM Makassar dengan 4 mata.